Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Muhammad Nabil ingin mengulaskan topik 5 dari silibus penghayatan etika dan peradaban, iaitu pembinaan peradaban negara majmuk di Malaysia. Okey, peradaban majmuk bermula dengan sejarah sosial yang terdiri daripada negara dan bangsa dan membentuk negara bangsa. Okey, apakah yang mempengaruhi peradaban dunia dalam pembinaan negara bangsa? Salah satunya ialah sejarah sosial. Di Malaysia, terdapat sejarah yang bermula daripada sejarah di alam Melayu, iaitu peradaban peribumi alam Melayu, peradaban Asia, peradaban Barat, peradaban globalisasi. Dan seterusnya, peradaban beridentitikan Malaysia, iaitu kemerdekaan 1997, negara bangsa, pembinaan dan pembinaan bangsa. Selamat sejahtera, nama saya Christian Balu dan saya akan menerangkan perkembangan sejarah alam Melayu. Yang pertama adalah zaman prasejarah. Dalam zaman prasejarah ini terdapat beberapa zaman, iaitu zaman Paleolitik, Mesolitik, Neolitik dan juga logam. Logam juga dipanggil sebagai gangsa besi. Zaman yang kedua adalah zaman proto-sejarah, iaitu kewujudan kerajaan purba atau kerajaan awal. Terdapat beberapa kerajaan awal, iaitu Langkasuka, Kedatua, Gangganegara, Citu, Loyu, Tantan. Seterusnya, zaman pensejarahan. Zaman pensejarahan ni kewujudan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka, dan ianya bermula pembentukan masyarakat kepelbagaian, perdagangan dan seterusnya kedatangan kuasa penjajah, iaitu kuasa penjajah yang pertama Portugis, kedua Belanda dan British. Yang terakhir adalah zaman sejarah moden, iaitu zaman sekarang. Negara kita merdeka pada 1957 dengan perpaduan dan penyatuan bangsa-bangsa lain dan pelbagai ke arah dan negara kita adalah zaman sejarah moden ni ke arah pembinaan negara bangsa Malaysia. Seterusnya adalah peradaban acuan Malaysia. Terdapat beberapa peradaban. Yang pertama adalah Melayu, India, Inggeris, Belanda, Portugis, global iaitu pada masa sekarang, dan Timur Tengah dan juga China. Seterusnya transformasi sosial ke arah peradaban acuan Malaysia. Pada 1970-an negara kita dalam kemiskinan dan ketidaksamarataan. Pada tahun 1980 dengan 1990-an pembangunan negara kita membangun. So, pembangunan, industri dan penghijraan. Dan pada 2000-an perbandaran dan kelas menengah, dan seterusnya pada 2010-an ke arah negara maju sampai sekarang. Salam sejahtera, saya ialah Chua Wee Gang. Antara impak kerencaman sosial terhadap norma sejagat adalah seperti budaya politik baharu, nilai politik dan isu. Untuk konsep negara bangsa, ia terdiri daripada dua dimensi utama, iaitu negara dengan bangsa. Negara terbentuk dengan adanya tanah air, rakyat, kemerdekaan, kedaulatan, sembawaan kerajaan dan undang-undang. Untuk negara bangsa, secara idealnya ia hanya memiliki hanya satu anak watan, satu kumpulan etnik dan satu tradisi budaya tanpa ada kumpulan lain. Terdapat beberapa konsep negara bangsa mengikut pakar yang berbeza seperti Modern dan Islam, Penrose dan Goodwill Walker. Apabila Malaysia mencapai kemerdekaan dan pembentukan, apa yang wujud ialah negara Malaysia dan bukannya bangsa Malaysia. Dengan itu, negara Malaysia dikatakan merupakan negara tanpa bangsa. Untuk bentuk negara bangsa terdapat dua jenis, iaitu negara bangsa tamu dan negara bangsa settler. Terusnya, saya Arif Wadian akan menerangkan tentang konsep negara dan bangsa. Apakah itu negara? Negara merupakan sebuah masyarakat yang mendiami kawasan tertentu dan mempunyai kerajaan yang memerintah kawasan tersebut. Apakah elemen penting yang harus ada bagi sebuah negara? Jawapan kepada pertanyaan tersebut ialah rakyat. Rakyat memainkan peranan yang penting dalam mencorak negara dan membentuk bangsa bagi sesebuah negara. Selain daripada rakyat, terdapat elemen lain yang harus ada bagi sesebuah negara. Jawapan kepada pertanyaan tersebut juga ialah wilayah, kedaulatan dan kerajaan. Ada yang berpendapat bahawa bangsa haruslah mempunyai kepentingan kaum dan etnografi, dan ada juga yang berpendapat bahawa kaum ialah kumpulan yang mempunyai pertalian darah, kekeluargaan, etnik, budaya dan wilayah. Walaupun wujud pelbagai perspektif,
Sentimen yang penting untuk membentuk bangsa ialah sifat kebersamaan atau belonging together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zafar Rahimi bin Zulkifli. Saya akan menerangkan apa itu kewarganegaraan. Kewarganegaraan berdasarkan Zainal Abidin adalah membawa maksud kerakyatan, rupa bangsa dan juga bangsa seseorang. Setiap negara mestilah mempunyai penduduk yang telah diiktiraf berdasarkan undang-undang mereka untuk membentuk sebuah komuniti politik. Ini bermakna kewarganegaraan adalah satu bentuk dan cara untuk mereka mendapat kerakyatan yang sah di antara seorang individu dan juga negaranya. Melalui kedudukan yang sah tersebut, seseorang warga negara boleh mendapat perlindungan, hak-hak istimewa dan juga pelbagai lagi. Okey, seterusnya saya akan menerangkan apa itu hegemoni politik yang telah berlaku di negara kita. Seperti yang kita tahu, orang Melayu telah kena mengikuti Akta 153 di mana ia menjadi sebagai pasak perlembagaan. Manakala minoriti lain iaitu China dan India pada ketika itu telah diikat dengan tapak integrasi di mana mereka harus mengakui bahawa YTPA adalah sebagai simbol perpaduan. Agama Islam adalah sebagai agama rasmi negara tetapi agama lain boleh diamalkan dan juga bahasa Melayu sebagai bahasa Malaysia dan juga sebagai bahasa kebangsaan tetapi bahasa ibunda mereka boleh digunakan. Setelah itu, setelah Malaysia telah dibentuk, Sabah dan Sarawak juga telah dijadikan sebagai bumi putera dan dijadikan sebahagian daripada pasak negara bangsa bersama orang Melayu. Okey, seterusnya saya akan menceritakan apa itu idea bangsa idaman. Sebagai ringkasan, bangsa idaman adalah bangsa di mana sebuah negara yang mempunyai pelbagai bangsa dapat menunjukkan bangsa mereka masing-masing. Contohnya, bangsa Melayu menunjukkan kekuatan bangsa mereka dari segi budaya, India menunjukkan kekuatan bangsa mereka dari segi budaya dan juga masyarakat Cina menunjukkan kekuatan bangsa mereka dari segi budaya. Ini menunjukkan bahawa negara yang mempunyai bangsa idaman tidak sepatutnya mempunyai budaya yang sama di antara bangsa-bangsa lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faiz Zakwan bin Mazdi dan saya akan membentangkan tentang etos bangsa, iaitu etnik, nasionalisme dan bangsa. Jadi perkataan etos ini telah wujud sejak zaman Greek dan memberi maksud etnik, sifat, karakteristik sesuatu perkara yang dianggap umum dan bukan lagi formal. Selain itu, etos ini juga memberi pandangan hidup yang khas dalam suatu masyarakat yang didasarkan kepada sifat, nilai adat istiadatnya yang memberi watak suatu masyarakat itu. Seterusnya, saya akan memberitahu anda tentang etos nasional. Jadi, etos nasional ini, apa yang Tun Dr. Mahathir berkata, etos bangsa ini adalah building a nation out of diverse people with differing historical, ethnic, linguistic, religious, cultural and geographical background is something more than just fostering consensus on the basic character of a state or nation. Dan etos nasional ini adalah sebenarnya ciri-ciri unik satu masyarakat itu yang mengikat seseorang individu terhadap individu yang lain dan yang mengikat rakyat dengan negara. Baiklah, seterusnya adalah etos simbolisme bangsa Malaysia. Jadi walaupun konsep identiti nasional, kebangsaan dan etos ni dikaitkan dengan bangsa, tapi untuk mengukurnya adalah agak sulit dan hanya dapat dipantau dalam bentuk intensiti suatu masyarakat itu sendiri, satu negara itu sendiri. Jadi setiap bangsa ni dia mewakili, dia mempunyai warisan etnosimbolisme dalam jangka persejarahan panjang. Contohnya macam muzik, bahasa dan lain-lain. Dan kesimpulannya adalah kita dapat menghayati pembinaan negara bangsa di Malaysia serta kita dapat menghayati kepelbagaian budaya dan peradaban di negara kita. Akhir kata, air yang dicincang tidak akan putus. Begitulah negara Malaysia dan rakyatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.